Dia berani tulis, tapi kita tak nak tengok dia sebagai ada telur. Kita bincang ada telur tak ada telur, menegur kepada sistem kerajaan. Hai korang, Assalamualaikum. Okay guys, kali ni Tok Ayah akan bersama dengan si Naga. Seorang penulis dan dia juga merupakan seorang bendahari. Benda lari di PENA, Persatuan Penulis Nasional Malaysia. Alright. Okay, kita nak tanya dia satu soalan. Satu soalan. Boleh, silakan. Apa pandangan kau tentang penulis sekarang ni? Apakah dia orang ada telur atau tak? Penulis sekarang ni dia ada telur ke tak? Compare dengan penulis-penulis Masuk dulu. Ada telur. Maknanya ada ball ke, ada keberanian ke untuk menentang benda-benda yang tak betul melalui tulisan dia. Kalau ada, berbanding dengan penulis-penulis dulu yang lantang bersuara dalam. Kalau ada, kau bagilah nama siapa yang hang rasa dia orang ni ada ball lah. Kalau tak ada, kau cakap tak ada lah. Ada dan tak ada. Okey. Kebanyakannya kalau nak bagi tahu yang kerja penulis adalah menegur kepada sistem. Dia menulis secara berkias lah. Tapi keberanian yang straightforward tu tak ada sekarang ni. You salah kan. Tu tak ada. Dia akan berkias-kias. Penulis tu kan berkias-kias kan. Jadi untuk masyarakat biasa ni, kita tak faham pun. Pemimpin kita lagi lah tak faham kan. Macam dulu mungkin lantang. Kerajaan tak okey macam ni. Lantang tu boleh bagi contoh tak? Penulis dulu tu lantang dia tu punya straightforward ke dia berkias ke? Dia berkias tapi bijak. Kan? Dia lantang, nampak benda tu tapi dia menggunakan, sebab kata masukan yang dia mahir tu banyak. Dia boleh guna tukar-tukar, dia jadikan benda-benda kreatif yang kita tak sedar. Bila kita tengok, kita pernah tengok lah macam Raja Beruk kan, benda-benda yang menegur macam tu kan. Sekarang agak straightforward jugalah kan. Walaupun kita baca dia ada dalam bentuk satira, tapi agak kita boleh tahu, oh this is Mahathir ni tengah cerita pasal Mahathir, oh ni cerita pasal Najib kan. Kita lebih melihat kepada bila penulis kata ada keberanian, tidak ada keberanian itu kepada satu soal aja, soal politik saja, soal menegur kerajaan itu kan, good governance tu. Yang lain-lain tu kita tak menganggap dia sebagai berani, tidak berani. Ada benda-benda lain lagi, maksudnya menulis tentang fahaman, kan. Fahaman maknanya fahaman politik jugalah. Fahaman agama mungkin. Agama kan. Pegangan, dia berani tulis, tapi kita tak nak tengok dia sebagai ada telur. Kita bincang ada telur tak ada telur, menegur kepada sistem kerajaan. Untuk penulis sekarang ni ada banyak kekangan lah untuk ada telur tu kan. Macam ada kawan daripada Rusia cakap, kalau kat Rusia tu kita tanya dia bebas bersuara ke? Dia kata bebas bersuara, cuma tak bebas lepas bersuara. Kan? Itu di Rusia. Di Malaysia macam tu juga. Kadang-kadang kita nak menegur, kita fikir penulis ni, kalau kat Malaysia ni ada yang freelancer, yang memang kerjaya dia memang menulis. Ada penulis yang bekerja pula sebagai kaki tangan kerajaan. Buat at the same time menulis juga. Menulis juga. Jadi nak menegur tu kan. Kita tak boleh nak menegur. Takut hilang pula jawatan. Hilang pula jawatan. Gaji dah besar. Memang tak boleh tegur ke? Kalau tegur memang boleh hilang jawatan ke kalau kita menegur? Dia ada tu kan. Dalam kerajaan, tak boleh ni, tak boleh tu, jangan isap dada, jangan membunuh, jangan merogol, adalah benda-benda tu kan. Baju kena butang, benda tu kan, disiplin kerajaan. Jadi orientasi tu dah mengikat untuk mereka tidak memberikan pandangan yang betul-betul
jujur-jujur dah. Yang berani terus. Berani, So ada ke maknanya penulis tak ada langsung ke, ada beberapa penulis yang ada yang berani? Berani. Antaranya? Berani. Antaranya ada penulis yang sini, ada yang dah meninggal pun, abang-abang kita kan, yang menulis tersiar di majalah, dan bila jadi isu mereka dipindahkan ke bahagian lain. Kan, ada beberapa kes yang macam tu kan. Maknanya memang ada lah gangguan itu ada dari sistem. Mestilah bila dia orang angkat call kan, telefon, bagi tahu ketua pengarah, apa benda macam ni keluar, kan, tindakan mestilah diambil. Kita nak, sekarang ni ada lagi penulis macam tu? Rasa tak ada. Hampir tak ada. Apa pandangan kau dengan penulis buku indie? Dia orang berani ke tak? Dia orang ada ball tak? Dia banyak kan genre kan. Masing-masing ada. Yang ni satira, ini dark comedy ni, tapi tak ramai yang menegur secara terus. Yang banyak menegur di Facebook. Kalau itu dianggap sebagai penulis, kita boleh terima lah. Kalau tidak dijadikan buku ataupun tidak ditulis dalam bentuk portal, kita anggap tu sebagai cakap-cakap saja, kan. Hang tengok apa peranan penulis, apa peranan dia orang ni sebenarnya. Peranan penulis ni apa? Dia orang memang buat cerita bagi orang happy-happy je. Dia menulis. Apa peranan dia menulis untuk sekarang ni, menulis sebab bila hantar kat majalah, terbit buku apa semua, dapat duit. Duit boleh beli susu. Bini pula mengandung, bulan 9 dah deliver. Kan tu. Musim Covid ni memang semua mengandung. Jadi pakai duit. Jadi priority tu dah ada priority kan, yang lain-lain kan. Rasa penting tak penulis perlu ada keberanian tu? Aku rasa tak penting. Tak penting Tak penting. Macam berapa berani pun hang cakap lah kan, kerajaan tak okey ke, menteri ni tak okey ke, dia orang peduli apa? Dia buat je sistem tu, betul tak betul dia buat je. Hari ni MCO, besok MCO1, besok dia tak fikir dah. Tapi kalau aku tengok balik penulis-penulis dulu, kan, dia orang ada benda tu dan dia orang boleh mengubah pula melalui tulisan-tulisan dia orang boleh ubah pula sistem tu. Dulu dia punya sistem macam ni, penulis tu dia kerja dengan kerajaan. Dia kerja dengan kerajaan, untuk dia hentam kerajaan tu, dia masuk persatuan, tubuhkan persatuan. Topeng dia dah lain. Pakai nama samaran. Tongkat lah, tongkat tongkat Ali, tongkat macam-macam lah. Jadi begitu mainan dia. Jadi dia macam tulis surat kepada dia je. Dia ditulis, dia dijawab. Orang yang sama lebih kurang. Apakah ada kemungkinan sebab sistem itu sendiri? Maksud aku kat sini adalah dulu lagi tegas, sekarang lebih terbuka. Maknanya dari segi sistem pemerintahan, dulu boleh ditahan, boleh di macam Tongkat Warren beberapa kali kena tahan, kan, waktu dia menulis kritik British dulu, kan, ditahan lah, diganggu sampai, tapi dia orang tetap untuk melawan. Dia orang tetap melawan juga, dia orang pejuang juga apa yang dia orang percaya, kan, dulu. Tapi sekarang ni kan lebih terbuka. Betul. Maknanya lebih kebebasan tu lebih ada. Betul. Mana ada penulis kena tangkap, kena masuk lock up, kena tahan. Betul. Kan? Apakah sebab itu juga membuatkan orang dah tak ada rasa nak melawan itu? Kena ingat, dalam sistem tu ada nombor 1, nombor 2, nombor 3, sampai nombor 13. Yang kita tak tahu pun. Buat salah ini kena tindakan pertama celaan. Buat tindakan kedua ada hukuman-hukuman dia, sampailah nak buang kerja tu, tindakan nombor 9. Kan? Jadi sebelum nulis tu kepala dah ada dah benda tu. Kan? Aku pun pernah ada juga dulu satu kes tapi tak kena tahan lah. Aku ingat lagi dulu waktu buat show-show atau tahun 90-an dulu, kan, lewat 90-an, zaman-zaman reformasi. Buat show, SB datang pantau apa semua. Betul. Tapi sekarang tak ada lah benda tu. Aku rasa zaman dulu ada sistem.
Tapi banyak ni je sistem. Zaman sekarang kepala dia sistem tu satu je, tapi berjela panjang. Jadi zaman dulu dia buat je sebab yang nak pegang undang-undang, yang nak pegang dia tu sikit sangat. So dia boleh cakap apa dia nak, dia percaya, dia kuat benda tu. Dan dia adalah pentadbir juga, selain pentadbir, dia juga adalah aktivis. Topeng je lain-lain. Sekarang ni ada satu je, dia pentadbir. Dia silap, keluar. Kerja dah lama, 30 tahun, 40 tahun, gaji dah besar, kena buang. Buat apa tulis macam tu? So dia jaga kepentingan itulah kan juga kan. Kereta dah besar, makan dah sedap. So itu semua tu aku rasa itu juga sistem. Itu juga sistem. Dan macam mana sistem dia menundukkan kita. Menundukkan kita dengan keselesaan. Bila kita dah selesa, kita akan takut hilang keselesaan tu. Betul. So kita tak berani nak melawan lagi. Nak berjuang buat apa lagi? Berjuang macam mana pun, yang menentukan hala tuju negara ni sebenarnya adalah menteri. Bumbang-bumbang kita cakap menteri tak okey. Menteri pula ada orang tepi-tepi dia. SO, SP apa semua tu kan. Dia nak buat, dia buat je. Mana pernah kerajaan mendengar pandangan daripada penulis nak react kan. Sekarang ni baru ada sebab ada media sosial macam Aloy kan. Baru tulis menteri, tu boleh simpan tu, besok boleh tunjuk kat anak. Benda-benda macam tu. Tapi sejauh mana keterbukaan kerajaan untuk menerima pandangan, kita jangan cakap lah di penulis, masyarakat tu kan. Pandangan masyarakat. Sebab penulis itu pun mewakili masyarakat. Betul. Sebab dia adalah salah seorang anggota masyarakat itu juga. So bila dia bersuara, aku sentiasa melihat bahawa karyawan ini adalah menyampaikan suara rakyat. Betul. Aku pernah komen satu agensi kerajaan di media sosial. Komen, Pak. Pegawai agensi kerajaan tu tulis bawah tu. Komen tu dia reply, sila kemukakan surat, hantar kepada agensi tu komen-komen tersebut. Sistem kan, ada surat menyurat apa kan. Dia meremeh apa, benda tu kerja tu jadi remeh. Aku nak tulis surat tu pula, aku kena fikir pula tu. Perkara di atas dirujuk, perkara atas merujuk ke apa kan. Jadi lambat. Both Facebook cepat. Itu pun lambat juga kan. Kawan kita tak dapat payment lama dah. Okey, ini soalan last. Aku tanya, macam mana hang lihat bahawa di masa depan lah, maknanya peranan penulis ni, maknanya dunia penulisan ni di Malaysia untuk masa depan. Banyak benda kita boleh tulis sebagai penulis, banyak benda. Apa pun itu adalah pilihan kita, option yang kita ada. Kita nak tulis pasal apa, ikut kita lah. Nak tulis pasal seks, nak tulis pasal kelakar, nak tulis pasal politik, nak menghentam. Kalau kita dah set kita punya mind kita nak menghentam sahaja kan, hentam lah. Aku hari ni nak menulis, aku punya forte ni adalah menghentam Namron sahaja sehingga menjadi buku kan. Dalam dunia sekarang ni terserah tulis apa kan. Cuma bila menulis tu datang dengan tanggungjawab. Dan aku punya impian adalah melihat ada tulisan-tulisan baru, ada style-style baru, genre-genre baru yang kita tidak boleh nak dikelaskan. Ni apa ni? Adakah dia sastra pesir? Adakah dia sastra pinggiran, fringe, ataupun dia sastra popular? Ada lagi satu yang kita tak boleh nak kelaskan dia kan. Dan benda tu tumbuh banyak, dan kita boleh rasa macam ada benda pilihan lain untuk kita baca kan. Sama ada dia hendak menyentuh hati pembaca itu, soal lain dah kan. Dan penulis patut keluar daripada kepompong macam ni. Ada penulis menulis untuk sayembara. Untuk menulis sayembara ni dia ada dia punya kriteria dia, syarat-syarat dia. Mesti
mesti bawa baik ya, mesti membina kan benda tu kan. Dia ada tema dan orang yang menilai sayembara ini pun mesti keluar daripada benda tu kan. Kalau kita boleh tulis sesuatu yang lain daripada norma biasa ni dan dia bagus. Bagus tu pun jangan cakap lah. Bagus tu pun kita tak susah nak nilai. Subjektif. Subjektif. Jadi bagus, angkat dia. Ya, bagilah dia menang kan. Dan penulis untuk sayembara patut juga menulis sesuatu yang datang daripada diri dia. Maknanya ini yang aku nak tulis. Yang dekat dengan dia. Dekat ke jauh ke, itu kreativiti. Kan? Boleh je tulis benda jauh. Tapi kena bawa dekat dulu. Kalau jauh sangat kan tak nampak macam mana. Yalah, betul lah. Tapi kena bawa dia dekat juga. Bawa dekat, faham kan. Tapi ada orang sengaja memang tulis silap. Memang tulis silap. Dia kata ini style. Benda-benda macam tu. Yalah, ni dulu apa ni Rahman Syahri. Dia buat cerita apa novel yang aku baca tu yang semua spelling semua salah, silap yang tunggang langgang. Khairil Anwar dulu tulis puisi pun mula-mula orang tak terima. Orang kata ni apa benda ni kan. Lepas tu diterima. Benda-benda macam tu. Rahman Syahri ya? Betul lah. Ingat ya kot. Profesor Rahman Syahri dia novel apa tajuk dia? Buruk. Novel Buruk. B-U-R-U-K. B-U-R-U-K, Buruk. Cikgu Shannon tulis shit. Shit. Okey. Cerita pasal taik ke? Okey, itulah aku tanya soalan takhir tadi tu sebab aku nak tengok macam mana maknanya kita tahu bahawa buku dulu industri buku dulu atau penulis-penulis ni dulu ni memang dia sampai satu kegemilangan dia. Zaman kegemilangan dia dulu ni. Mata panel lebih tajam daripada pedang Dan aku melihat lately dia benda tu dah makin menurun. Perhatian orang terhadap buku, kecintaan terhadap buku dah kurang. Orang nak baca buku pun dah tak macam dulu. Sekarang sebab dia dah ada banyak media elektronik, ada YouTube, media sosial lah, apa semua dia, orang lebih tertumpu ke situ sekarang ni kan daripada buku yang fizikal lah. Dan aku tanya soalan tu maknanya apakah masa depan tu kita masih lagi mempertahankan benda itu atau benda ni akan berlaku satu revolusi lain terhadap industri buku ni? Untuk masa depan kita tak tahu apa jadi. Kita boleh cakap sekarang. Kita boleh cakap lah buku akan kekal selamanya kan. Mungkin kekal, mungkin tak kekal kan. Kita tak tahu. Sebab benda berubah. Kita tak boleh predict. Aku selalu tanya juga soalan ni dalam filem pun sama kan. Dengan COVID ni panggung dah start tutup. Apa masa depan you know, seni wayang ni kan. Format pun mungkin berubah. Apakah ni. So itulah. Okeylah, tapi macam hang katalah kan, masa depan kita mana tahu, Tuhan je tahu. Kan kita tak tahu. Kita tahu sekarang dengan yang lepas-lepas kita tahu. Itu pun ada yang kita lupa. Yang lepas pun. Boleh promo untuk projek akan datang. Boleh promo. Tok Ayah akan bekerjasama dengan genre Gen Sinaga-Naga untuk terbitkan sebuah buku. Buku apa? Tunggu. Tapi akan ada satu buku InsyaAllah jika Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki maka jadilah. InsyaAllah. Okay guys, itu saja perkongsian untuk hari ini. Kita jumpa lagi untuk video-video di masa akan datang. Okay, see you. Assalamualaikum.